serta dalam membahaskan IUU Cukai Jualan pindaan 2022 yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri Kewangan tadi. Perkara pertama yang saya nak sebut, di bawah tafsiran 11 fasa 11A berkenaan dengan barang bernilai rendah. Ketika membentangkannya, Yang Berhormat Timbalan Menteri ada menyebut bahawa nilai ambang dia 500. Cuma saya nak tanya kenapa nilai tersebut tak disebut secara nyata dalam takrifan tersebut. Sebab bagi saya lebih sesuai kalau tafsiran dia masuk untuk mengelakkan sebarang kekeliruan kelak. Walaupun pada kebiasaannya barang bernilai rendah memang merujuk kepada RM500. Okey, itu soalan pertama. Yang kedua, saya nak tanya kepada pihak kerajaan, apakah dengan adanya pindaan-pindaan yang dikemukakan ini yang meletakkan peniaga dalam dan luar negara dalam platform yang sama-sama kena bayar cukai, dikenakan cukai jualan. Ya, kita nampak platform yang sama ada untuk persaingan perniagaan dan dia banyak bergantung kepada perniagaan online. Okey. Cuma saya nak tanya, apakah bila berlaku perkara ini sama ada ia akan menjejaskan kuasa membeli rakyat ataupun tidak. Pembeli tempatan, pengguna tempatan yang beli online daripada peniaga luar yang sebelum ni tak dikenakan, termasuk dalam skop ni, sama ada ia akan menjejaskan atau tidak, sama ada kerajaan pernah buat apa-apa kajian berkenaan dengan perkara ini ataupun tidak. Dan pada petang ni juga saya nak sebutkan, saya nak tanya satu lagi berkenaan dengan perkara ini. Tadi Yang Berhormat Timbalan Menteri kata dijangka 200 juta akan dikutip. Dalam setahun ke apa, saya mohon ni penjelasan daripada Yang Berhormat berkenaan dengan perkara ini. Okey, jadi ia akan menambahkan pendapatan kerajaan untuk membolehkan dana kerajaan bertambah. Saya sebenarnya pada petang ni, saya cukup berbesar hatilah apabila Timbalan Menteri yang saya, kalau tak silap saya, pada Ogos 2018 ketika kerajaan Pakatan Harapan membentangkan akta ataupun rang undang-undang jualan, cukai jualan 2018 ketika itu, Yang Berhormat antara yang kurang bersetuju. Yang Berhormat ketika itu lebih mirip, lebih menyebelahi GST ketika itu. Jadi saya berbesar hati hari ini Yang Berhormat telah menyokong akta ini, IUU yang dibentangkan ketika Bagan menjadi Menteri Kewangan ketika itu. Komitmen daripada kerajaan Pakatan Harapan ketika itu yang mana tidak mahu ketirisan masalah yang berlaku kerana GST berlarutan di Malaysia. Saya masih ingat antara figure-figure ataupun nombor yang masih segar dalam ingatan saya adalah RM19.4 bilion. Ini mantan Menteri Kewangan ada sini. Kalau saya buat silap boleh buat teguran. 19.4 bilion ringgit Malaysia yang sepatutnya refund, dipulangkan kepada mereka yang layak dan sebagainya. Tetapi apabila Pakatan Harapan mengambil alih kerajaan ketika itu, cuma ada dalam 150 juta ke kalau tak silap saya dalam tabung yang dihaskan untuk refund. Jadi ketirisan sebegini akhirnya diselesaikan oleh kerajaan Pakatan Harapan pada tahun 2019. Semuanya telah refund. Dan saya berbesar hati apabila kerajaan yang ada hari ini membentangkan amendment pindaan kepada IUU ini yang menunjukkan bahawa kerajaan yang ada hari ini, walaupun ramai di kalangan pimpinan kerajaan hari ini sebenarnya tak bersetuju dengan akta ini ketika mula-mula dibentangkan pada Ogos 2018, tetapi telah mengakui tindakan rakyat yang menyokong Pakatan Harapan pada PIU yang ke-14 yang seterusnya membolehkan GST menjadi sebahagian daripada lipatan sejarah tersebut adalah tepat sekali yang membolehkan kerajaan hari ini setuju dengan apa yang kerajaan Pakatan Harapan pernah lakukan pada 4 tahun dulu. Jadi saya mohon sahabat saya, Yang Berhormat Timbalan Menteri Kewangan, boleh bagi ulasan sedikit berkenaan dengan perkara ini. Yang Berhormat, sikit ya. Ya, Julutong. Ya, saya tanya Yang Berhormat, apa pandangan Yang Berhormat bahawa cukai ini dikenakan ke atas rakyat untuk menampung perbelanjaan kerajaan yang tak perlu kita bayar. Seperti membayar duta-duta khas ke luar negara, membayar timbalan menteri,
Kenapa perlu kita rakyat menanggung perbelanjaan ini? Ini adalah persoalan saya. Mungkinkah cukai ini dikutip daripada rakyat yang sudah susah untuk menampung perbelanjaan yang tak perlu dibayar oleh rakyat? Apa pendapat Yang Berhormat? Ya, saya setuju dengan Yang Berhormat Saya Jelutong. tambah lagi daripada Jelutong dan rombongan keluar negara Jepun dengan delegasi 100 orang tak diumumkan juga akaun dia apabila ditanya oleh ahli parlimen ahli parlimen Seputih. Dan sama ada Yang Berhormat rasa setuju bahawa sekiranya penjimatan dilakukan oleh kerajaan, maka kutipan kecil ini a new tax introduced untuk mengenakan cukai ke atas barang bernilai kecil yang kebanyakan mungkin orang yang kurang berada. Yang Berhormat, sila. Saya minta pandangan rasa. Okey, terima kasih kepada dua-dua Yang Berhormat. Datuk, saya ambil 30 saat. Saya mohon masukkan apa-apa ucapan mereka dan dianggap sebahagian dari ucapan saya. Cuma saya pun bersetuju dengan Yang Berhormat Bukit Bendera. Perbelanjaan apabila buat lawatan ke luar negara tu patut diumumkan sebab ia adalah lawatan yang menggunakan dana awam dan rakyat berhak tahu. Dan saya cukup terkejutlah kenapa lawatan ke Jepun tu perbelanjaannya tak diumumkan. Jadi kalau saya boleh, saya minta Yang Berhormat Timbalan Menteri Kewangan apabila menggulung nanti, tolong bagikan berapakah kos yang terlibat dalam lawatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke Jepun. Sebab Menteri tugas-tugas dia tak dapat jawab. Mungkin Timbalan Menteri Kewangan boleh jawab. Sekian saja. Terima kasih. Timbalan Terima kasih Yang Berhormat Rasa. Mandangkan Yang Berhormat Sepang tidak ada, Menteri sila menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.